عاقبة للمتقين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah teman-temannya, yang saya hormati Ustaz, pengacara majlis, yang saya hormati pengurusi Masjid Al-Bushra Merbuk, seluruh ahli dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama. Tak dilupakan juga kepada Ustaz Salih Azimah Ustaz Sofi. Mana dia Ustaz? Mana? Tak nampak ya. Okey. Tu dah cari-cari Ustaz, mesti sebut nama dia mana tak nampak ya. Salih Muhammad dan Salih Azimah Muhammad daripada Lembaga Zakat Negeri Kedah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Seterusnya, Salih Alaihi Muhammad, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Dengan limpah kurnia, inayah dan taufik si Allah, kita dapat sama-sama pada malam ni, insya-Allah. Salih Alaihi Muhammad dalam ceramah perdana kita. Ustaz main mikrofon tadi Ustaz, rasanya sedap bunyi mikrofon Ustaz ni. Bismillah. Ni sedap. Sedap. Sedap insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, malam ni kita nak tengok sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berkaitan dengan macam mana keadaannya kita yang jenis bangkit pagi hanya fikir tentang dunia saja. Bukan, tak usah cerita pasal orang, kita nak cerita seorang, kita cerita pasal kita. Ni ramai-ramai yang duduk depan saya ni, termasuk saya sekali lah. Berapa orang yang bangkit setiap pagi dia fikir apa yang dia nak buat untuk akhirat dia. Atau kita bangkit pagi, apa yang kita fikir ialah kita fikir apa yang kita nak dapat daripada dunia kita. Mari kita tengok sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ejaz mai kah? Ya, dia tengah ajar mic. Tadi okey dah, bunyi tadi okey dah, sedap dah. Tak payah ajar dah, cukup dah dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Hadis pula dah. Bunyi tadi okey dah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak usah ajar dah nah. Cukup dah, okey. Enggak, bukan yang buat yang awal tadi. Yang awal tadi okey dah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat al-akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimatun wa man kana ad-dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alayhi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang keinginannya hanya pada kehidupan dunia, salih alaihi wasallam, ulang balik, barang siapa, kata Nabi SAW, man kanat akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, siapa yang keinginannya hanya pada kehidupan akhirat, siapa yang keinginan hati dia hanya dia nak kepada kehidupan dia di akhirat, maka Allah akan memberi rasa cukup dalam hati dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lagi wa jama'a lahu syamlahu, Allah akan menyatukan urusan dia. Urusan-urusan dia akan disatukan. Yang fikir nak buat yang tu, nak fikir nak buat yang ni, nak perbetul yang tu, nak perbetul yang ni, dia boleh buat dalam satu benda, selesai semua masalah. Saya cakap, ni kerja Allah nak bagi. Boleh jadi sebaliknya, kalau kita buat, kalau Allah tak mau bagi selesai benda ni, Allah buat macam mana? Satu benda aja, satu benda sampai 3-4 kerja nak kena buat bagi selesai satu benda. Tapi kalau orang yang dia bangkit setiap hari, yang ada dalam hati dia tu macam mana dia nak dapat dan nak pulun habuan akhirat dia, semua benda hidup yang benda dalam urusan kehidupan dia yang tak selesai, Allah bagi satu dapat selesai dengan satu keadaan aja. Lagi Allahu Rabbi, tuan-tuan, yang ni sempoi, wa atathud dunya, maksud dia apa? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dunia akan datang kepadanya tanpa dia perlu cari. Sambung lagi, sallallahu alaihi Muhammad, wahya raghimatun, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dan subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dan tanpa dia perlu cari-cari. Wa man kana dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, siapa yang pagi-pagi dia, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, siapa yang dia meletakkan kehidupan dunia dia, sallallahu alaihi Muhammad, sebagai keinginan dalam hati dia, keinginan dia hanya pada kehidupan dunia, maka kata Nabi SAW, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, maka Allah akan meletakkan, menjadikan kemiskinan itu membayang-bayangi di antara kedua mata dia. Lagi, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, wa farraqa alaihi syamlahu, mencerai-beraikan urusan dia. Yang tadi urusan yang cerai-berai itu Allah bagi jadi satu, yang ni yang satu Allah bagi cerai-berai. Sallallahu alaihi Muhammad, walam ya'tihi min dunya illa ma quddira lahu, dan dunia tidak akan datang kepadanya, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, tidak akan datang kepadanya dunia kecuali sekadar apa yang ditentukan baginya saja. Mari kita nak tengok, tuan-tuan, beberapa daripada intipati daripada hadis yang nak kita bincangkan pada malam ni. Hadis ni cerita pasal kita, bukan cerita pasal orang. Ulang lagi sekali tu. Pasal kita dalam hidup kita, kita fikir dua benda ni je. Satu, kita fikir sallallahu alaihi Muhammad, benda akhirat. Ada orang tiap-tiap hari apa yang dia duk fikir, dia fikir macam mana dia nak tambah pahala akhirat dia, macam mana dia nak pergi cari ilmu, macam mana dia nak buat bagi dia kuat dengan ibadat, macam mana nak boleh bangkit tahajud, macam mana nak boleh jadi pahala yang banyak, macam mana nak padam dosa. Ada orang fikir lagu tu. Ada orang pula dia tak dan nak fikir yang tu. Dia fikir macam mana nak bagi duit masuk banyak hari ni, macam mana nak selesaikan ni apa semua hutang ni, macam mana nak buat benda tu, macam mana nak invest duit ni bagi jadi banyak lagi, macam mana nak dapat tu, macam mana nak dapat ni. Dua jenis ni je. Dan kita tahu kita ni duduk tang mana. Kita tahu kita duduk tang mana. Daripada 24 jam sehari ni, apa tang mana yang banyak kita fikir. Kita sendiri tahu.
Daripada bangkit tidur tadi ni sampai waktu ni tuan-tuan cuba bahagi dua. Apa betul-betul yang duduk dalam kepala kita? Tak sah duk cakap, duk cerita ke orang, tanya hati sendiri. Hati sendiri tahu apa yang kita duk fikir dalam sehari. Dan kita akan dapat salah satu daripada benda ni. Orang yang tiap-tiap hari dia bangkit, dia duk fikir tentang nak mencari manfaat akhirat. Nombor satu sekali, Allah bagi apa dekat dia? Allah bagi rasa cukup dalam hati dia. Cukup ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, cukup ni bukan maksud banyak. Cukup juga bukan maksud lebih. Cukup ni maksud apa tuan-tuan tahu? Tahu maksud apa? Cukup. Cukup tu maksud cukup. Tak lebih, tak kurang. Siapa boleh tahu dia cukup banyak mana? Esok agak-agak cukup macam mana? Boleh tahu tak? Tak tahu. Kita takkan tahu ya tuan-tuan. Tuan-tuan rasa-rasa 1000 cukup tak? Untuk esok. Sehari esok rasa-rasa cukup tak 1000? Mereka kata tak cukup. Ada orang kata 1000 tu lebih pada cukup dah Ustaz. Saya ingat saya pakai dalam 200 tu cukup dah sehari ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Boleh jadi 1000 tu lebih pada cukup, boleh jadi 1000 tu tak cukup. Siapa yang tahu cukup tak cukup? Allah tahu cukup tak cukup. Dan orang yang fikir tentang dunia, fikir tentang akhirat setiap hari, Allah akan bagi dia cukup aja. Cukup ni maksud dia tak kurang sehingga membinasakan. Dan cukup juga bermaksud tak lebih yang juga boleh membinasakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada seorang tu, dia suruh anak dia bawa mai kopi dengan bawa mai ayam. Bawa mai kopi dengan bawa mai gula. Tak kopi, tak gula. Dia kata bubuh satu sudu gula dalam kopi tu, bancuh. Rasa macam mana? Rasa manis tak? Rasa sedap tak? Dia kata tak sedap sangat, tawang. Abuh satu gula lagi, gula. Rasa macam mana? Rasa manis sikit. Tapi tak pernah sedap lagi. Abuh satu gula lagi. Ni cukup manis dah. Abuh satu gula lagi. Dah terlebih manis dah. Abuh satu gula lagi. Tak sedap langsung dah, tak boleh minum dah. Abuh satu gula. Langsung tak boleh minum dah. Ayah nak abang apa ni? Ayah nak abang itulah dunia kita. Dunia yang sedap kat kita ni ialah yang secukup-cukup je untuk kita. Tak lebih, tak kurang. Dan tuan-tuan tahu siapa yang tahu cukup kat kita? Allah aja yang tahu takat mana yang cukup kat kita. Maka orang yang tiap-tiap hari dia fikir tentang akhirat dia dan dia usaha nak dapat sebaik-baiknya untuk akhirat dia, tak payah risau tentang dunia. Allah akan bagi cukup aja kat dia, yang tak merosakkan dia. Antara amalan yang bawa pada cukup ni dua benda. Amalan yang nak bawa kita untuk cukup setiap hari, cukup belah siang, cukup belah malam. Nombor satu kata Nabi SAW, ni abang ni kena buat lah noh. Boleh? Setiap esok kena buat lah. Dia kata, ya ibni Adam, Allah sebut, wahai anak Adam, irka'li min awalin nahari arba'an. Wahai anak Adam, rokoklah kepadaku. Ulama sebut maksud rokok tu maksud semayang lah. Semayanglah sallallahu alaihi Muhammad min awalin nahar, daripada awal siang, yakni waktu duha tu, arba'an, 4 rakaat. Maka Allah akan mencukupkan sehingga ke akhirnya. Nombor satu, anak bagi cukup sehari-hari tu sallallahu alaihi Muhammad, pagi-pagi jangan lupa buat sunat duha 4 rakaat. Boleh tak ni? Start esok nah? Esok nah? Waktu mana nak buat? Tuan-tuan set sendiri waktu mana nak buat. Waktu semayang ni, waktu semayang duha ni dia panjang, dia banyak. Kalau dia main ikut dan pakai tak berjumpa lah dan lah. Nak kena bagi set time betul-betul berapa nak buat. Saya Ustaz, sehari lepas pukul 8 gitu Ustaz, saya buat. Sampai kata apa? Tak usah duk pilih rumah makjah tu. Pasal apa? Rumah makjah tu kalau pukul 8 tu memang dia jenis main duha waktu tu. Tu. Sampai set time macam tu. Jadi boleh lah. Berapa rakaat? 4 rakaat. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ditanya berapa rakaat Nabi SAW buat solat duha. Nabi SAW buat duha, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha 4 rakaat, dan Nabi SAW tambah sesukanya. Nabi SAW sebut dalam sebuah riwayat yang lain,
Salli ala sayyidina Muhammad. Man shalla dhuha arba'an wa qabla al-ula arba'an banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang semayang duha 4 rakaat dan semayang sebelum daripada zuhur 4 rakaat, maka Allah akan membina untuknya sebuah rumah dalam syurga. Jadi start esok nak kena belajar buat duha 4 rakaat. Kalau sebut 4 rakaat ni 2 salam lah. Imam Syafi'i, pada mazhab Syafi'i, afdal buat 4 rakaat 2 salam. Sebab apa? Memperbanyakkan solat itu lebih afdal daripada memperbanyakkan rakaat dalam solat. Kita buat 4 rakaat straight dapat 1 solat. Kita buat 2 salam kita dapat 2 solat. Kata. Yang kedua, amalan nak bagi cukup saja kat kita ni, salli ala sayyidina Muhammad, iaitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah pada sebelah malam. Allah akan bagi cukup sampai ke pagi. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, baca apa? 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Siapa hafal 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah? Ayat apa? 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Habaq lah yang tu Ustaz. Tahu tu habaq ayat-ayat surah berapa, kami mana nak tahu. Itu apa yang start pada malam yang buat. Sebab tu lepas waktu maghrib, zikir lepas maghrib, jangan tinggal amanah Rasul ni. Lepas maghrib baca apa? Bagi salam, istighfar, la ilaha syarika lahu wa qulul hamdu bi syai'in qadir 10 kali. Lepas tu Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Betul? Allahumma anta salam wa minka salam. Lepas tu baca surah Fatihah, lepas tu baca ayat kursi, lepas tu terus dengan amanah Rasul, jangan tinggal. Boleh muslimat lah. Start bila ni? Start malam esok lah. Malam ni boleh baca lah malam ni. Jadi malam esok lepas maghrib tu baca siap-siap. Salli ala sayyidina. Dalam kitab Imam Ghazali susun ada dekat 20 amalan yang kita boleh buat waktu kita nak tidur, dan salah satu amalan waktu tengah duduk baring nak tidur tu baca amanah Rasul ni. Tapi kalau boleh baca lepas maghrib tu pun cantik dah, okey dah. So ni amalan-amalan yang mencukupkan. Salli alaihi wasallam. Allah bagi cukup je kat kita. Jangan duk risau lebih-lebih. Nah, salli alaihi wasallam. Allah bagi cukup je kat kita. Kita rasa macam, dia tu boleh dapat banyak Ustaz. Dia tu dapat sampai ribu-ribu. Saya dapat takat 50 aja. 50 tu lah yang cukup-cukup kat kita, yang tak merosakkan kita. Maka hati kita akan jadi tenang. Kita tahu yang Allah bagi kat kita ialah yang secukupnya untuk kita. Boleh faham tak? Yang pertama, bila kita buat amalan, bila kita meletakkan akhirat sebagai keutamaan, Allah akan bagi dekat kita rasa cukup saja. Nombor dua, bila kita bangun pada setiap hari yang kita fikir hanya kehidupan akhirat ataupun persediaan untuk akhirat, Allah akan menyatukan urusan-urusan yang berselerakkan. Alam hidup kita macam-macam benda kita nak buat, macam-macam masalah yang kita ada. Kalau boleh senarai, ya Allah punya banyak benda masalah yang kita ada ni, macam-macam, dan macam-macam benda nak kena buat. Salli ala sayyidina Muhammad, banyak benda nak kena buat. Daripada pagi sampai ke petang, subhanallah, kalau boleh senarai sampai rasa macam tak laratnya, ya Allah letih. Salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita ni orang lelaki-lelaki pergi kerja, balik kerja, sandak kat sofa tu, tuan-tuan, teruk nampak sandak, buka TV. Bini dia, salli ala sayyidina Muhammad, minta tolong Ustaz, abang tolong Ustaz pi apa nak bagi contoh apa dah, tolong angkat baju ke apa kan. Tadi kata apa? Tahu tak ni orang penat, letih tahu tak? Daripada pukul berapa tadi sampai pukul berapa ni dengan kerja ni, balik-balik ni penat tahu tak? Boleh tak duk suruh awak ni, yang kamu tu duk rumah aja. Dia kata kat bini dia. Bini dia kata apa? Kat bini dia kata apa? Tuan-tuan, bini kita tu kerja lagi banyak. Nak jack sikit orang perempuan.
Dia pasal seronok. Dia pekerja lagi banyak tuan-tuan. Kita tak bangkit tidur, dia pun bangkit dah. Dia nak ni mengaku angguk kuat depan. Ada bini mat sekali kan. Patut angguk kuat kan. Kita tak bangkit, dia pun bangkit dah. Salih alaihi wasallam kejut kita, kejut anak-anak kita. Dia kejut kita bukan zakat kita bangkit. Suami jiran sebelah bangkit sekali. Abang oi bangkit. Oh jiran sebelah bangkit ke? Gerak saya ke? Bini lelaki dia kata apa? Dak anu jiran sebelah ni bagi lelaki dia. Tuan-tuan semua Allah Subhanahu. Sagi dia tuan-tuan salih alaihi wasallam. Lepas dia gerak-gerak kita. Tuan-tuan, dia sagi dengan pi sereka baju lah, sagi dengan sereka baju abang nak pi kerja, anak-anak nak pi sekolah. Apa semua salih semua. Sagi tuan-tuan sambil-sambil tu sampai bagi mandi anak lah apa semua. Lelaki tu duduk kelumuh lagi. Pi tarik lelaki pula apa sagi gerak abang lu bangkit lagi, abang lu bangkit lagi. Gerak abang pula, abang bangkit, abang lu tidur balik pula. Allah, kecoh lah pagi-pagi. Lepas tu pi hantar anak sekolah pula. Dia kita waktu kecil-kecil tu, kalau kita pergi sekolah tu, dia ada mak hantar dengan ayah hantar. Kalau mak hantar sekolah tu rasa lambat. Duduk belakang tengok ni bila lah nak sampai. Kalau ayah bawa motor macam ni subhanallah. Tuan-tuan, mak sekali pergi hantar anak kat sekolah, apa sekali balik, tak balik rumah lagi, pergi market pula beli ikan lah apa semua. Laki start motor belum pergi kerja tempat kan. Sekali balik rumah masak pula tunda-tunda apa semua, elok sampai elok tengah hari, tak dan nak buat apa pula tu. Anak balik sekolah pula pun pederah pembek sekolah pula. Sekali balik bakat bagi makan pula sekali sampai petang semua sebab laki-laki balik dia kata dia tak buat apa. Tak apalah duduk rumah saja, tak buat apa. Tak buat apa. Subhanallah, banyak kerja kita kena buat tuan-tuan. Tuan-tuan banyak kerja, isteri kita lagi banyak kerja. Sebab tu saya kata apa? Saya respect orang perempuan yang dia kerja dan dia menunaikan tanggungjawab di rumah dengan sempurna. Respect. Tuan-tuan tak boleh buat itu. Tuan-tuan tak boleh buat. Subhanallah. Nah muslimat lah. So laki kita ni jaga anak 2 hari. Pamper sampai ke lutut. Jalan macam itik daripada tu lagu tu. Jalan. Tak boleh. Tak sabar. Ni orang perempuan sabar. Sebenarnya kita sabar lagi. Orang perempuan tak sabar. Sungguh kan. Tengok malam-malam. Anak sikit jaga dah. Kita anak orang merau lena buat tak tahu. Jenis sabar. Dan sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah, kerja banyak nak kena buat dan kita rasa macam tak cukup masa nak buat. Kalau rasa tak cukup masa nak selesaikan semua masalah yang kita ada, satu aja jalan dia. Ingat nak tunai perintah Allah untuk urusan akhirat. Allah akan satukan kerja-kerja kita untuk kita selesaikan hanya dengan satu pekerjaan. Boleh tak Allah buat begitu? Boleh sangat-sangat. Tenang aja, relax aja. Sangat ada semua. Nampak hang relax lah, relax. Kalau apa? Ada orang berserabut lah, serabut, tak ada topas ni topan. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan tengok keadaan kawan-kawan kita. Duduk meja sebelah. Kat pejabat. Tengok dia punya kerja kalut lebih daripada kita lagi. Banyak kerja dia nak buat. Tapi kita tanya dia, hang sembahyang duha ni, mayang? Aku tak dan nak sembahyang. Hang baca Quran ni, baca Quran mana? Dapatlah 1 juzuk. Sejuzuk hang baca. Aku 1 ayat tak ada baca. Semalam tahajud dah, tahajud. Kita tengok kerja dia lagi banyak daripada kerja kita. Tuan-tuan, tahu pasal apa? Pasal Allah tolong dia dan Allah bagi kelapangan tu kat dia. Yang kita takut Allah tak bagi benda tu kat kita. Tahu pasal apa? Allah tolong selesaikan urusan-urusan dia. Untung jadi orang yang tiap-tiap hari duk fikir macam mana nak buat kerja akhirat. Try lah ubah tengok. Tiap-tiap pagi fikir saya aku nak buat ni, saya aku nak buat ni, saya buat ni. Yang dia fikir nak buat tu semua urusan-urusan akhirat dia. Yang urusan dunia jangan risau, Allah bagi dia. Nombor 3, dia akan dapat apa tuan-tuan? Dia akan dapat dunia datang tanpa perlu dia cari. Dunia main bergolek ke dah. Takut apa?
Dulu budak-budak masuk madrasah, orang kata apa? Makan apa masuk madrasah ni? Masuk madrasah ni besar-besar ni, kerja-kerja ni nak makan. Nanti besar-besar nak makan apa? Tahu habaq dia apa? Kan nasi. Ada orang masuk madrasah, lepas keluar madrasah makan chicken chop makan. Makan, oh subhanallah. Tuan-tuan tak percaya. Saya kita makan apa Saya kita apa makan apa Berani kambing. Berani kambing. Jamu Ustaz buat hidang-hidang apa? Bagi apa? Buffet. Buat dalam paket-paket tu apa tu? Tak makan tu. Ustaz meja asing ni apa bagi? Tak payah beratok. Dia. Ustaz tak payah beratok. Ustaz suruh beratok je start kereta balik aja. Ada. Tak payah beratok. Ada ustaz main ceramah ni, ustaz pergi beratok, ustaz tu pergi beratok ambil je. Ada? Tak ada. Siapa kata belajar agama tak ada benda nak makan? Jenuh menepih. Tak salah duk bagi makan, tak salah jamu makan malam-malam. Penyakit lebih. Nak kecil manis lah, darah tinggi lah, overweight lah. Yang saya sebutkan obes lah, macam-macam. Ustaz ni pasal apa? Makan tak berhenti. Allah Rabbi. Tuan-tuan, dunia mai saja, jangan risau. Mau ni sudut cerita kat anak-anak pelajar tahfiz saya daripada habis dah 30 juz umur, dia nak pergi Yaman. Dia kata saya Syamat nanti mana ajar apa? Mana ajar apa? Pada cita-cita tak? Tak tahulah Abi nak kerja apa, dia tak tahu. Orang ni nak belajar ni dia kena ada cita-cita. Barulah dia tahu apa yang dia nak buat untuk dia dapat cita-cita tu. Betul kan? Sebab tu sekolah-sekolah dulu depa tanya siap-siap. Waktu kita masuk sekolah rendah dulu, apa cita-cita kamu? Tak bomba, cikgu. Tak cikgu, askar. Kita dulu kan. Itu pun dia tulis lah, dia tulis polis, dia tengok kawan dia sebelah. Dia tulis apa tu? Bomba, padam. Dia tulis bomba. Dia sendiri pun tak ada cita. Pasal apa kita kena ada cita-cita? Kita kena ada cita-cita pasal dengan ada cita-cita tu kita akan belajar ikut sesuai dengan apa yang kita cita-cita. Kalau tidak kita akan lost, kita akan ikut dan end up-nya kita hanya buang masa je, kita tak dapat apa yang kita dapat. Faham tak saya semua? Sebab tu kita kena ada cita-cita. Saya pesan kat depan, apa jadilah nak jadi apa pun. Apa jadilah nak jadi apa pun. Apa nak jadi engineer ke? Tapi paling tidak engineer yang hafaz 30 juzuk Quran. Settle. Apa dia arkitek yang hafaz 30 juzuk Quran. Apa ni businessman yang hafaz 30 juzuk Quran. Apa jadi siapa pun doktor yang hafaz 30 juzuk Quran. Apa ni ustaz yang hafaz 30 juzuk Quran. Apa jadi apa pun orang-orang yang pegang Quran. Dan yang paling penting letak akhirat kat depan. Dunia mai saja, jangan risau. Kami dulu mengaji Salih alaihi wasallam bukan macam budak-budak kita lah ni mengaji. Budak-budak kita lah ni mengaji tuan-tuan, zakah tak tahu pun tak boleh, jangan main. Kan Salih alaihi wasallam dulu kita kena smackdown. Ni pergi mengaji masuk lambat, cikgu ustaz duk tunggu dah. Kalau saya faham lambat, hamil sini tunduk gedebuk dia bagi siku pun tak tahu ya. Wah ni Ustaz Syamat kan. Ku atas bawah siku, bawah bulutud. Tu yang jadi orang. Tu nak Ustaz Syamat. Lah ni buat macam tu. Apa? Tengok Allah Rabbi tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad kan. Orang kata apa? Tak boleh. Nanti sab-sab di tuan-tuan ni nak kerja apa, nak dapat apa. Allah Rabbi, pilih je jalan agama. Salli ala sayyidina Muhammad. Nak apa? Allah bagi. Banyak ustaz-ustaz apa nak mengajar kat sini. Umrah tiap tahun. Macam mana ni? Umrah ni ustaz, tapi umrah ustaz. Jom kita pergi umrah. Dia tak payah bayar. Orang offer dia. Ustaz pergi umrah ustaz, jom. Bawa jemaah. Pergi tiap tahun pergi umrah. Sadaq Muhammad. Ustaz main ceramah ni bagi hotel. 5 star hotel bagi. Ada kawan-kawan dapat kereta. Kereta ustaz. Kesian saya tengok ustaz tu naik motor, ustaz mati enjin, ustaz rosak. Ustaz saya ada kereta biji, ustaz ambil. Kereta apa? Proton Saga tahun 86. Jalan sat rosak, apa itu saya bagi. Allahumma salli. Tapi ada je orang nak bagi ke dia. Bukan nak yang tu.
Tapi itulah jaminan bila dia pilih akhirat. Allah bagi dunia saja kan dah, bergolek-golek main kan dah. Dia tak payah duk cari. Dunia kejar dia. Kita buat macam tu lah. Bukan maksud tak payah kejarlah. Ikhtiar kena ada. Tapi dalam keadaan kita bekerja, kita meletakkan akhirat kat depan. Tuan-tuan jangan risau, dunia akan mai kat tuan-tuan. Tapi kalau orang yang ingin kepada akhirat, orang yang sentiasa fikir dunia, dia bangkit setiap hari dia fikir dunia saja, tahu apa dia dapat? Allah kata, Nabi SAW kata, sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah akan meletakkan kefakiran tu duduk di antara dua biji mata dia. Maksud dia apa? Dia nampak ni, dia ni arah miskin aja, tak pernah cukup. Faham tak? Padahal dia cukup semua dah. Kenderaan dia ada, rumah dia ada, harta dia ada, duit dia cukup dah. Tuan-tuan, saya nak pesan, kalau ada, kata ada, jangan kata tak ada. Saya ulang sekali ni, kalau ada, kata ada, jangan kata tak ada. Kita ada RM10 dalam poket, orang main tanya kita, ada duit tak? Tak ada. RM10 tu ada tak? Ada. Dalam akaun kita ada RM5,000. Orang main tanya kita, ni kita nak buat ni apa semua ni, ish, aku ni tak apa nak ada. Bohong. Nak bohong sama? Bohong nak? Macam tak mau nak jawab ni siapa? Betul nak bohong sama? Dia tahu tak kata dia ada? Dia tahu kata dia ada, tapi hati dia berasa tak ada. Sebab tu dia sebut tak ada, dan dia ikhlas sebut tak ada, sebab dia memang rasa dia tak ada. Dia rasa tak ada. Padahal ada tak? Ada. Pasal apa dia berasa tak ada? Pasal yang dia duk nampak lebih besar daripada RM5,000 yang duk dalam akaun dia. Ini dia panggil Allah meletakkan kefakiran di antara kedua biji mata dia. Kita RM5,000 kita boleh kata tak ada. Ada orang yang RM5,000 tu sangat besar nilai dah untuk dia. Nah, berhenti komplain. Ada orang komplain pasal anak. Betul Ustaz anak, ya Allah tak tahu Ustaz, pening kepala dengan budak ni, apa nak jadi dia tahu kan. Saudara sebab komplain anak kita yang kita komplain tu tuan-tuan, ada orang tuan-tuan tiap-tiap hari kalau dia dapat anak yang macam yang kita duk komplain tu, dia sujud syukur sebab dia tak ada anak. Betul tak ni? Tuan-tuan komplain tak? Maklum, komplain tak dapur kecil kat rumah dekat laki kita? Ada? Abang dapur macam kecil kan, emas. Kalau abang masuk tu belaga pungkok, kita ada masak dia pun sibuk kan. Lezeh pungkok kecil kan. Allah Rabbi Azimah. Abang ni rumah kita ni lamai, mu tak pernah ada kat depan ni. Abang ni rumah kita ni hangat lah. Abang rumah kita lagu ni, tahu tak yang kita duk komplain rumah tu tuan-tuan, ada orang tuan-tuan sekalian, kalau rumah yang besar lagu tu dia sujud syukur, dia gembira sangat sebab dia langsung tak ada rumah. Betul tak ni? Tu baju yang kita duk komplain tu, tu kenderaan yang kita ada tu, yang duk berasa macam Allah saat-saat ni rosak tani, Allah saat-saat dia bunyi tani, Allah saat-saat dia ya Allah, bila lah nak boleh tukar baru tak tahu. Kalau boleh buat keluar air, dia beli SP, contohlah kan, dia bikin macam-macam lah. Salat semua mana Allah masih semua macam mana atau macam tu tau. Komplain, tahu tak tu kenderaan kita ada tu, ada orang tuan-tuan, bukan cerita kereta, motor pun tak ada, bukan cerita motor, gerek pun tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Stop komplain, berhenti komplain. Belajar buat apa?
syukur. Banyak syukur. Salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang tu, dia bagi hadiah kat ayah dia. Saya tengok dekat dalam TikTok, ada orang tunjuk kat saya. Saya tengok TikTok, dia beli hadiah jam kat ayah dia, jam radu. Orang merebut apa? Nampak gaya macam orang Kedah, orang Kedah kan. Dia beli jam radu kat ayah dia. Saya nak ada si Muhammad ni. Dia ingat, bukan mahal teramana sangat kot, tapi ayah tu bila dapat, ya Allah, Allah Rabbi. Kalau kita agaklah jam yang mungkin harga dia 250 ke 300, tak teriak apa, tak ada apa. Jam yang kita pakai kat tangan kita pun harga berapa ribu, tapi pun ya Allah Rabbi, tak pernah. Jangan sampai Allah letak kemiskinan di antara dua biji mata kita, yang pada waktu tu apa yang kita ada kita rasa macam tak ada, dan keluar pada mulut kita, kita kata kita tak ada, padahal kita ada. Pasal apa? Pasal Allah letak kemiskinan di antara dua biji mata kita. Pasal apa jadi macam tu? Orang yang mengejar-ngejar dunia, bila dia duk rasa miskin, apa dia buat? Dia nak cari lagi lah. Dia nak cari lagi. Kalau dia berasa kaya, apa dia buat? Dia relax lah, benda tu ada lah. Bila dia berasa tak ada, oh nak kena cari lagi ni, oh nak kena meniaga lagi ni, oh nak kena dapat lagi ni, oh nak kena buat yang tu, oh nak kena buat yang ni. Ni ada tempat ni. Orang kata haji, tahu tak tu, dekat ujung tu ada tanah nak jual. Tentu kalau haji, kalau haji buat homestay tu okey tu. Tu haji, tahu tak dekat sana ada ladang getah, depa nak jual. Tak tahulah pasal apa tahu. Depa dua orang pak, depa meninggal, depa mak anak-anak mak tak mau ni jual betul ke? Nak pergi beli. Oh nak buatlah homestay tu, oh nak buatlah ni apa semua tu. Nak buka lah tu, biar buka kedai 2-3 pintu. Tu yang duk bercakap tu umur berapa dah tu? 70 dah. 70 dah. Tahu tak pasal apa yang duk cakap yang duk cita-cita lagi nak beli tanah tu? Tahu pasal apa? Pasal dia ada. Kalau dia tak ada, dia nak bincang tak? Ni faham ke tak faham aku cakap apa ni? Faham. Pasal dia ada, tu yang orang main tanya kat dia. Pasal dia ada, tu yang duk fikir nak beli. Pasal dia ada. Tapi dia nak beli tu untuk apa? Untuk tambah lagi dengan apa yang dia ada. Faham tak? Pasal apa nak tambah lagi? Pasal berasa tak cukup. Pasal berasa tak cukup. Habis bila nak cukup? Mati cukup lah. Buat tiba-tiba sengap macam siapa? Macam kata kat saya ya Ustaz. Sungguh pada fikir tuan-tuan. Tuan-tuan cuba fikir kalau tuan-tuan mati hari ni. Dah semua pun nak mati. Semua pun akan mati. Cuba fikir, kalau dia mati, dunia ikat dia tak? Ghalibnya orang tua akan mati cepat sikit. Bukan orang tua tu makin dekat dengan mati dibanding orang muda. Ghalibnya lah. Tapi tak semestinya macam tu. Ada orang muda yang mati awal yang muda kan. Kan? Ghalibnya makin tua makin dekat dengan mati. Sepatutnya bila kita makin tua, terikat kita dengan dunia ni makin tak ada lah. Makin tak ada lah. Sebab dah siap nak mati lah. Dah siap nak mati dah. Sallallahu alaihi Muhammad. So kalau subhanallah tuan-tuan saya mai pup mati, dia boleh pergi dah. Tak apa, tak ada apa dah. Saya pergi dulu dah, tak ada apa dah. Tapi tuan-tuan boleh bayang tak, ada orang yang dia punya terikat dengan dunia ni bukan cerita nak mati tak balik-balik. Nak pergi masjid sat 10 minit pun dia tak boleh nak pergi pasal dia terikat dengan dunia dia. Nak kuliah nak duduk sejam tahu ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Campur sekali dengan makan nasi berani kami semua jadi 2 jam. Nak tinggal rumah, nak tinggal dunia dia 2 jam. Dia tak boleh nak tinggal. Dia tak boleh nak lekang dengan dunia dia walaupun sejam, walaupun 10 minit, walaupun 10 minit pi nak semayang, sekali nak balik. Dia tak boleh nak lepas. Bayang tak, hari yang dia nak pi dia tak balik-balik dah.
Ni yang dia duk ada ni, dia tak boleh nak lepas. Tapi satu hari dia terpaksa pi dalam keadaan bukan dia pi tu pi sat-sat. Kalau pi takat sejam dua balik ataupun setahun pi balik tak apa lagi. Pi ni pi tu yang apa yang dia ada tu dia kena tinggal semua. Kalau 1 jam pun tak boleh tinggal, macam mana nak pi dalam keadaan nak kena tinggal semua dan tak balik-balik lagi dah. Faham tak soalan tu? Itulah kita. Terus nilai orang, nilai kita lah ni. Cuba kira tengok. Cuba kira tengok. Apa lagi hutang kita ada? Apa perniagaan yang kita ada lah ni, yang kalau kita pergi lagi perniagaan tu akan bermasalah. Faham tak? Yang perlukan kepada signature tuan-tuan tu, yang perlukan kepada approval tuan-tuan tu. Kalau tuan-tuan pi sat ni, kalau kita nak kena pi session sat seminggu dua, staff kita kata apa? Bos, nanti bos nak kena settle dulu apa semua. Bos nak kena cari sat apa semua, siapa-siapa boleh tolong untuk ever sat dalam masa 2 minggu apa semua. Ni kalau nak pi ni dah lah nak pi tak balik-balik. Pi pula terkejut tak sempat nak. Kita pi seminggu pun gelisah ni, fikir saya pernah bawa jemaah pergi umrah, pergi haji tuan-tuan. Yang duk fikir kerja kat office macam mana ni, benda ni tak selesai lagi. Ni pun sat-sat mesej masuk, sat minta approval, sat minta apa. Kita ni tengah duk umrah ni, tak payahlah duk macam tu. Nampak macam mana Ustaz tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal. Nak mati macam mana? Pasal apa? Pasal tak rasa tak cukup. Tak cukup. Tengok tuan-tuan dulu, mak ayah kita, tok wan kita dulu, kalau mati pi tu ya. Tak ada apa, pejam mata rapat okey. Pejam mata rapat. Orang sampai orang tanya ni apa ni tuan-tuan ni, mak Zaini meninggal dah. Jadi kalau ada siapa-siapa yang kokot lah, dia ada hutang apa-apa semua, mailah jumpa saya. Nanti kita selesailah apa semua. Siapa pun tak mai. Tahu pasal apa tak mai? Tak ada hutang apa orang tu. Elok je. Apa harta yang dia ada? Tu Honda Cup sebiji. Honda Cup tu, lampu depan pun tak ada, lampu belakang pun tak ada, tongkat pun tak ada, main sandang tiang masjid. Kan? Saja mana? Lega ni. Kereta ada, kereta buruk sebiji. Tapi bagi dia cukup dah sampai dia mati. Tak ada apa. Sonok kalau orang boleh fikir lagu tu. Tapi kita saya risau lah kita. Ni muhasabah tengok. Nah, ni investment ni masuk ni boleh tambah ni, yang dapat 5% lagi ni. Tu haji ni tanah ni, tu haji ni murah ni, kalau beli ni bagus ni. Ni homestay ni. Kan Ustaz Muhammad. Allah Rabbi. Macam mana tuan-tuan? Bila saya baca ni, saya teringat itu. Baca Allah letak kefakiran tu di antara dua jik mata tu. Dia teringat tu. Dia teringat, aku nak kena tambah lagi ni, aku nak kena tambah lagi ni, tambah. Dalam akaun tu berlambak dah tuan-tuan. Dalam akaun tu duit cukup dah tu. Banyak dah tu. Banyak sangat dah. Banyak mana Ustaz 10,000? Banyak sangat dah 10,000 tu. Banyak sangat dah. Allah Rabbi. Lagi salih ala Muhammad. Yang kedua, bila dia ingin kepada dunia dapat apa ni? Allah mencerai-beraikan urusan-urusannya. Salih ala Muhammad. Allah mencerai-beraikan salih ala Muhammad urusannya. Maksudnya apa? Kerja-kerja dia yang satu pun jadi banyak, nak selesai tak susah, nak selesai dia susah. Salih alaihi Muhammad. Kerja satu je, tapi Allah tak habis-habis. Sagi demai masalah tu, sagi demai masalah yang insya-Allah. Dan yang ketiga, tuan-tuan tahu dia dapat apa? Salih alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rezeki dia jadi terhad. Rezeki dia terhenti, terhad. Ni tak murah rezeki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pak Kim sihat lah. Rindu Pak Kim. Ni orang soleh ni. Orang soleh Kuala Ketil. Nanti salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah Rabbi sallallahu.
Ada seorang tu dia rezeki murah tuan. Rezeki dia murah sangatlah, ya Allah Rabbi, sampai semua orang cemburu kat dia. Dia rezeki murah ni tuan. Ada aja dia bukan duk gaduh apa. Dia gaduh sibuk-sibuk apa, dia tak gaduh. Hati dia tenang aja. Seronok orang lagu ni. Seronok orang pasal lagu ni. Hati tenang aja, seronok aja. Tak ada duduk gaul kepala, tension Allah, bisnes ni macam ni lah, macam tu. Orang tanya kat dia, Syekh, apa amalan yang jadi murah rezeki sangat ni? Dia kata, saya ada 3 amalan. 3 amalan yang kalau buat ni murah rezeki insyaAllah. Nombor 1, sembahyang duha. Nak murah rezeki nama yang duha. Tuan-tuan tahu tak? Tang semayang duha, dia game perempuan belakang tu. Depa memang terror semayang duha tak nak tinggal. Betul tak? Betul tak? Orang lelaki ni balong. Balong liat, wala lepat liat. Kali aku sekali. Dah je. Alah ya Allah Rabbi. Tapi nak rezeki murah malah semayang duha. Nombor 2, apa dia? Baca surah Waqiah. Baca surah Waqiah ni murah rezeki. Allah jamin rezeki dia tak akan fakir sampai bila-bila. Kan? Allah Mas'ud bila dia nak meninggal tu duduk gelisah. Orang pergi jumpa dia. Orang tu siapa ni? Duk risau apa ni? Aku takut ni aku banyak dosa. Dosa apa kamu ni? Orang baik dosa apa? Kalau kamu nak risau anak-anak perempuan kamu tinggal tu. Aku depa tu aku tak risau. Pasal aku dah bagi dekat depa salih ala Sayyidina Muhammad wasiat macam mana yang Nabi wasiat lu, baca surah Waqiah. Allah tak akan fakir dia sampai bila-bila. Baca surah Waqiah. Yalah. Baca petang-petang, baca malam-malam, baca lepas asar boleh dah. Nombor 3, kalau tak sempat, dia kata apa? Yang ketiga sedekah. Sedekah. Rajin sedekah. Sedekah murah rezeki. Salih ala Sayyidina Muhammad. Sedekah murah rezeki. Dia kata, kalau kamu tak sempat nak mayang duha, tak sempat nak baca surah Waqiah, tak sempat, jangan tinggal satu ni, sedekah jangan tinggal. Buatlah sedekah. Sonok dengan sedekah. Pagi-pagi balik masjid, mayang subuh, pergi singgah beli roti canai, nak balik ke rumah. Sampai-sampai kat roti canai tu, tengok ada 2-3 orang geng-geng masjid duduk makan kat tu. Pergi habaq dekat kaunter tu, yang meja tu, yang lebay-lebay 2-3 orang tu, yang tu saya bayar. Berapa tu? Sorry Syamat. Tutup apa semua. Kita duk ingat alah, takat makan 2-3 orang berapa ringgit sangat? Ada RM50? Ada habis ingat RM4.5. RM4. Kita pun sejak lah RM4.5 apa. RM100. Pasal apa? Dia bungkus banyak sangat. Tarik balik cancel tukar meja macam ni. RM4. Subhanallah. Gila tuan-tuan. Pergi makan. Tapi jangan lupa abang dia. Ada seorang tuan-tuan dekat tempat saya kat Melaka tu. Dia setiap hari Jumaat dia pergi kat kedai roti canai tu, dia bagi RM100. Siapa yang makan pergi. Tiap-tiap hari Jumaat baguslah. Murah rezeki dia. Bagi jamu orang makan. Mungkin game masjid ke apa mah. Budak ke polis ke apa bomba ke bagi dia makan. Tuan-tuan kena praktis apa lagi tuan-tuan tahu? Tuan-tuan TV isi minyak, ada orang yang duk jaga tu, ada sahabat kita Bangladesh ke Indon ke apa yang duk. Kadang dia duk main duk lap macam main kereta kita apa semua tu kan. Ulang dia RM2 lah. RM1 RM2 cukup lah. Dia punya senyum angkat tangan kat kita, Allah Rabbi tuan-tuan. Jangan niat bagi RM1 tu lagi dia main cuci kereta kita. Bagi RM1 kat dia tak cuci, lepas tu duduk letak dalam kereta. Apa aku bagi RM1 ikutlah nak main cuci macam kereta. Bukan bagi RM1 tu pasal cuci kereta tu. Bagi RM1 tu niat nak tolong dia. Tuan-tuan start buat yang ni. Tuan-tuan dengarlah cakap saya. Hati tuan-tuan akan jadi tenang, seronok, tak reti nak cerita. Berhenti dekat R&R, singgah pergi toilet. Ada kawan duduk tukang cuci toilet tu, tuan-tuan pulak kena RM1. Spare tu biar ada duit kecil dalam poket kita tu, jumpa orang bagi. Allah Rabbi subhanallah syamat. Salih ala syamat bagi banyak sedekah. Tak rugi ya tuan-tuan. Nabi kata takkan kurang atau orang sedekah. Tambah Nabi.
Allah kata Allah akan ganti dengan lebih baik. Takut apa? Bukan orang duk janji, Allah janji. Man asdaqa minallahi haditha. Perkataan siapa yang lagi benar lagi daripada perkataan Allah? Allah janji mesti Allah bagi. Dan sedekah bagi. Itu bayar zakat. Salih Muhammad. Zakat, sucikan harta dengan zakat. Salih ala Muhammad. Tuan-tuan. Jadi Salih Muhammad dia kata apa? Sedekah, bagi sedekah. Itu bagi harta kita sentiasa bertambah, rezeki jadi murah. Tapi orang yang duk fikir tentang dunia, tuan-tuan boleh fikir tak tadi? Dia Allah letakkan dekat dia ni rasa apa? Miskin, tak cukup. Bila dia sentiasa duk nampak macam tak cukup, apa dia buat? Dia duk kejar lagi, dia ikhtiar lagi nak dapat, ikhtiar lagi dapat. Tapi tahu tak apa Allah buat kat dia? Allah hadkan rezeki dia. Habis dia duk kerja terus jadi apa? Kerja tu jadi sia-sia. Ending dia macam mana? Dia mati dalam keadaan dia tak sempat nak buat apa-apa, melainkan hanya mengejar dunia. Semayang tak dan, pergi masjid tak dan. Tuan-tuan yang main malam ni ramai ni. Ramai ni. Salih Semat penuh masjid ni, alhamdulillah. Sampai melimpah, sampai kat luar ada orang lagi dah. Salih Semat. 8,000 ada saya kira-kira. Tapi tuan-tuan, ramai lagi tak mai. Ramai lagi tak mai. Dan yang tak mai ni pun tuan-tuan, bukan muda-muda. Yang tua-tua pun ramai lagi tak mai. Betul tak ni saya kata ni? Kan tempat ni lain, tempat lain kan. Serupa yang mana pun. Saya tanya tengok apa yang dia duduk. Kalut apa? Kalut kerja, kalut rumah, kalut yang tu, kalut yang ni. Apabila Allah sudah berpaling daripada seorang tu, Allah akan menyibukkan dia dengan benda yang tak dimanfaat untuk dia. Hati-hati. Salih ala Sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan, salih ala Sayyidina Muhammad. Waktu Nabi SAW sebut salih ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu, kalau seseorang itu banyak harta, salih ala Sayyidina Muhammad, banyak kuasa dia, belum tentu dia berasa cukup. Kata Nabi SAW, salih ala Sayyidina Muhammad, ma dhi'bani ja'inani ursila fi ghanmin bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wa syarafi lidinihi. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tidak ada 2 ekor serigala yang dilepas pada kambing lebih merosak, salih ala Sayyidina Muhammad, baginya terhadap agamanya daripada sifat tamak seseorang terhadap harta dan kemuliaan. Hadis seperti ini sebab apa? Orang yang tamak harta, tamak salih ala Muhammad harta, tamak dengan kemuliaannya, akan merosakkan agamanya lebih rosak daripada 2 ekor serigala yang dilepas kepada sekelompok kambing. Kalau kita lepas 2 ekor serigala dalam sekelompok kambing ni pun rosak habis dah. Orang yang bangkit setiap hari duduk fikir tentang akhirat, duduk fikir tentang dunia, duduk fikir duduk cari harta dia, tu lagi rosak pada agama dia berbanding dengan kiham. Ibn Hajar Al-Asqalani sebut, orang yang disifati dengan kaya hati adalah orang yang selalu merasa qanaah, merasa puas dengan rezeki yang Allah beri. Dia tidak begitu tamak untuk menambahnya tanpa apa-apa keperluan. Dia pun tidak seperti orang yang tidak pernah letih untuk mencarinya. Dia tak pernah meminta-minta dengan bersumpah untuk menambah hartanya. Bahkan apa yang terjadi padanya ialah dia selalu redha dengan pemberian Allah yang maha adil padanya. Inilah orang yang kaya selama-lamanya. Tahu tak rasa qanaah ni Allah bagi? Allah masuk dalam hati kita. Dia rasa lagu mana? Rasa cukup je dengan apa yang dia. Dia rasa cukup je. Dia tak ada apa dia nak komplain.
Tak ada apa. Nak komplain apa? Cukup aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ulama sebut salli ala Sayyidina Muhammad dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ini buat catatan elok. Buat catatan elok. Ulama sebut salli ala Sayyidina Muhammad, 3 perkara yang tak perlu duk fikir sangat. Ni salli sama orang mabuk ni pesan. Ulama pesan 3 perkara yang tak ada fikir sangat-sangat lah. Fikir benda lagi 3 benda tak ada fikir sangat. Nombor 1, jangan duk fikir sangat tentang miskin. Dia akan menyebabkan kamu jadi risau dan tambah rakus. Miskin segi miskin segi tak ada duit segi tak ada apa segi ni kalau tu segi ni jadi miskin segi tak ada apa segi hilang duit. Dia duk fikir yang tu, apa akan jadi kat dia? Dia akan jadi risau tak berhenti-berhenti. Bila dia risau, dia buat apa? Dia duk kalut cari pula, jadi rakus pula kat dia. Sampai ke tahap dia buat apa tuan-tuan? Dia buat benda yang melanggar dengan syariat. Sallallahu alaihi wasallam. Itu anak saya accident. Dia duduk universiti, nak pergi kedai naik motor dengan kawan dia, tumpang belakang kawan dia, budak anak perempuan, kawan dia tu pun perempuan. Kawan dia kata jom pergi kedai, dia kata dia malas nak pergi, tapi dah kan teman kawan tu, kawan rumah dia, jom lah pergi sini. Elok lintas jalan dia, motor main, dia lintas jalan, motor main tepi, pum langgar betul-betul, langgar tambah dia, patah paha. Bila patah paha ni, kemalangan ni tuan-tuan, dia pula telefon saya, ayah dia accident ni. Allah, kita dengar anak kita telefon beritahu kita accident ni, kita macam mana? Lepas tu duduk mana ni? Kita ingat duduk hospital lah. Ni masih duduk di atas jalan lagi. Ni dia tak boleh angkat kaki ni, tak boleh angkat kaki. Allah, kita dia kata susah hatilah, subhanallah. Start kereta terpa pin sampai Kuala Kangsar mana apa. Saya macam pergi urus dia masuk hospital apa semua. Patah paha. Bila patah paha ataupun bila kemalangan ni timpa musibah ni, kita berasa macam apa? Kita rasa macam ujian mai kat kita. Bila ujian mai kat kita tuan-tuan, waktu tu ada 2 benda aja. Satu, kita nak meratuih dengan ujian tu. Satu lagi, kita nak redha dengan ujian. Kalau kita meratuih dengan ujian, pasal apa ni, awak ni, lagu ni, pasal apa, satgi tuan-tuan tengok akan mai lagi satu ujian yang akan memberatkan lagi. Sungguh dia mai ujian lagi. Apa dia? Ni Encik Jafri ke? Ya, saya. Encik, dalam kes ni kami nampak ni lawyer depa semua. Dalam kes ni kami nampak memang kesalahan ni pada anak ni. Pada motor ni, sebab dia melintas, dia tak tengok apa semua. Saya kata anak saya duduk belakang, dia apa kaitan? Dah dia pandai beli apa semua. Cumanya satu cara aja kami boleh buat. Apa dia? Kami boleh nanti kita pergi bincang balik dengan orang yang langgar tu, dia mengaku salah. Kemudian nanti Ustaz Syamad insurans ni akan bagi dekat ni apa semua. Nanti kita bagi seorang sikit. Sedih. Habis tu nak buat macam mana? Jadi kita terpaksa tipu sikit lah. Kita tipu, kita buat laporan, kita buat, dia panggil apa? Buat laporan yang ni lah. Buat statement yang macam tu, kita tipu sikit. Kemudian nanti kat mahkamah pun tak apa, jangan risau. Kat mahkamah kita sebut macam ni apa semua. Nanti mahkamah akan buat usaha semua. Cerita ni macam mana? Boleh dapat duit. Kita kira-kira boleh dapat lah, paling tidak 30,000. 30,000 lah. Tapi kena buat apa? Tapi kena tipu sikit lah. Saya minta maaf lah, nak kena tipu untuk dapat 30,000 tu hukumnya haram, dosa. Kalau saya dapat 30,000 tu pun benda tu tak berkat untuk saya. Silap-silap saya dapat rosak lagi banyak daripada 30,000 ni. Kita yang reti fikir. Cuba tuan-tuan fikir, orang yang dah lah aku susah ni, betul juga lah. Paling tidak anakku dah patah kaki, paling tidak dapatlah 30,000 dekat dalam tangan daripada tak dapat apa langsung. Fikir tak fikir ni? Faham tak faham sudut cerita apa ni? Ujian mai waktu tu. Satu benda aja, tipu. Alhamdulillah waktu tu saya ambil keputusan, saya tak mau. Tapi dia telefon tak berhenti. Saya nak pergi jumpa ni, saya nak beritahu, you don't understand, I will explain it to you. Tak apa, I understand enough.
Faham dah? Tak apa dia kata. Tak, orang ni pun dah dia setuju untuk, ya dia setuju, tapi betul tak benda jadi macam tu? Tak. Maksudnya dia kenapa? Dia kena tipu. Still nipu. Tak apalah, saya katakan nasihat, tak apa, Allah akan bagi ganti yang lebih baik. Daripada kita dapat 10,000 ke 20,000 ke 30,000 tapi hilang berkat, nak buat apa? Sila-sila Allah cabut yang lain lebih dahsyat daripada yang lain. Faham tak tuan-tuan saya semua? Jaga ujian mai. Sebab tu lagi Allah nak bagi pahala besar kat kita, ingat ujian pun besar. Dia mai. Allahumma salli alaihi tuan-tuan. Jadi tak usah duk fikir jatuh miskin. Tak usah duk fikir miskin. Kalau kita duk fikir nanti miskin, menyebabkan kita dirisau dan tambah rakus kita, dan akhirnya kita mampu untuk buat benda yang tak sepatutnya kita buat. Tuan-tuan ingat orang yang duk ambil rasuah tu, ingat dia miskin ke? Betul tak ni? Kerja kerajaan, pangkat ada. Kalau tak ada pangkat, dia tak ada lah nak sampai ke tahap macam dia boleh buat keputusan apa-apa sebagainya. Maksud dia secure dah, income dia secure dah. Kalau apply loan confirm dapat lah. Kita macam ni, bagi lah nak apply loan, orang kata garantor duit pun tak ada. Saya mana ada payslip mana ada. Saya beg duit pun tak ada tuan-tuan. Pergi beli makan buat keluar sampul surat tu pun kalau tuan-tuan bagi. Kalau tuan-tuan tak bagi, tak ada. Nak apply dulu dah cari garantor. Dia dah kerja kerajaan dah, secure income dah. Takut apa? Tapi pasal apa dia mampu buat tu? Maksudnya dia masih mengharapkan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang dia ada. Tak ada qanaah. Nombor 2, jangan fikir apa? Jangan fikir tentang kezaliman orang lain terhadap kamu, kerana dia hanya akan menambahkan keras hatimu dan kedengkian serta berlanjutan amarahmu. Fikir orang ni buat kat aku macam ni, orang ni buat kat aku macam tu. Tuan-tuan biasa ada jumpa orang ni, jumpa orang je, saya cerita je, dia mesti cerita orang buat dia. Ada orang macam tu? Macam apa? Yang ni lah tak puas hati kat aku, yang ni lah buat kat aku macam ni, dia itulah ni, dia itu. Semua orang dia tak ada apa pun. Kan? Kalau tuan-tuan duk fikir pasal orang buat kat kita, orang zalim kat kita, duk fikir yang tu, tahu tak hati jadi keras. Bukan sangat hati keras, kita didengki kat orang. Oh, dia tu tak ada apa pun, dia tu tak kena pun, pasal apa aku kena? Patut-patut dia lah yang kena lagi teruk pada aku. Dia dengki pula kat orang tu, dia dengki kat orang ni, dia dengki kat orang tu. Lepas tu amarah dia kekal kat hati dia. Tak payahlah orang zalim kat kita, maafkan dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, belajar amal, biar dia buat salah, biar dia tu dia. Allah tahu lah nak balas kat dia lagu mana. Dengan aku, biar dia, aku maafkan. Sudah. Ni apa? Nombor 3, jangan kamu berfikir untuk kekal dalam perkara dunia, kerana itu akan mendorong kamu untuk mengumpul harta dunia dan menunda amalan kamu, amal ibadah kamu, sehingga melalaikan akhirat. Jangan duk fikir nak kekal dalam perkara dunia. Ni nak duduk posisi ni, nak duduk dalam jawatan ni, nak duduk pegang yang ni, nak dalam pekerjaan ni, nak ni harta ni, duk fikir yang tu aja. Kalau dia duk fikir macam tu, tahu apa ni? Duk dorong dia nak kutip lagi harta, nak kutip lagi harta. Akhirnya bila dia duk kumpul harta, apa jadi? Dia menunda-nunda amal ibadat dia. Tak ada nak pergi masjid, tak ada nak sembahyang sunat, tak ada nak baca Quran. Akhirnya lalai akhirat dia. Ni mati ke tu? Maka ingat elok, jangan sampai kita jadi macam tu, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, bila seseorang telah mencapai derajat merasa puas dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya, maka sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia akan dibebaskan Allah daripada kesusahan, kesedihan dan keletihan dalam kehidupan dia. Nah, bila sampai tahap dah redha dah, puas dah apa yang Allah bagi. Tahu Allah bagi apa ni? Allah bebaskan dia daripada susah. Rasa susah tak ada? Sedih tak ada?
letih pun tak nak. Letih apa? Tak kalut apa pun. Relax je. Relax je. Nega macam mana? Okey, alhamdulillah. Bisnes okey? Okey. Kereta? Okey. Rumah? Alright. Alright. Anak-anak? Okey je, tak ada masalah apa. Tenang, seronok kan? Bisnes macam mana? Terus. Kereta? Anak-anak? Lengkuk. Rumah? Jengkreng. Semua orang muka stres tengok, ya Allah tak syoknya. Buat apa? Nak buat apa? Mana? Tak seronok. Buat apa? Bagi tenang tu, relax, tenang aja. Syok. Senyum ya. Ada masalah pun senyum ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Boleh tu? Kau main. Ada seekor burung. Cerita lagi tak lah ni. Dia ni bulu tak ada. Selai bulu pun tak ada. Lepas tu bila tak ada bulu, burung ni tak boleh terbang. Bila tak boleh terbang, susah nak cari makan. Duduklah terkapai-kapai tengah padang pasir tu. Duduk meratui lah, awak lah pasal apa lah, bila lagi lah, awak lah je lagu ni. Sampai bila nak lagu ni? Tahu-tahu ada seekor burung lalu terbang ke atas. Oh, terbang. Dia nampak burung tu terbang ke atas dia. Mesat. Burung terbang. Turun pergi kat dia. Lepas tu, Salih jawab mana? Hang pergi mana ni? Dia tanya kawan burung yang terbang tadi ni. Dia kata aku nak pergi kat syurga, Ustaz. Alah-alah hang nak pergi syurga tu boleh tak tolong tanya Ustaz malaikat. Sampai bila aku nak duduk lagu ni ya? Ni sampai bila ni aku nak duduk dalam lagu ni sampai bila ni? Lama sangat tak duduk lagu ni. Boleh tak tolong tanya malaikat Ustaz? Bila sampai bila aku nak duduk lagu ni? Tak apa, lagi aku sampai syurga aku tanya malaikat. Dia pun terbang pergi. Sampailah dia dekat syurga. Bila sampai syurga, dia tanya kat malaikat. Malaikat, tadi kumai tadi ada seekor burung, tak ada apa, bulu tak ada apa, tak ada. Dia duduk tanya, sampai bila dia nak duduk dalam posisi macam tu? Sampai bila? Oh, burung tu ke? Saat aku tengok, malaikat pun tengok. Malaikat bagi tahu kat dia. Hang bagi tahu kat dia, lambat lagi dia nak duduk lagu tu. Lambat lagi nah. Lambat lagi. Abang ada lagu tu. Oh, cuma satu je nak pesan, satu je. Nanti kalau abang kat dia, kalau dia beramal dengan satu amalan ni, walaupun dia susah, dia okey. Apa dia? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Syukur pada Allah atas setiap benda, atas setiap keadaan. Keadaan lagu mana pun, alhamdulillah, syukur. Kata kat dia gitu. Okey, burung terbang, jumpa dia, bagi tahu kat dia. Apa malaikat kata apa kat hang? Malaikat kata lambat lagi. Itulah aku duk kata pun, aku duk rasa pun lagu ni lah, ya Allah, sampai bila aku tak larat lah. Sampai bila lah duk macam ni. Dah, tapi malaikat tu pesan satu je, dia kata, kalau hang sebut ini hang susah pun tak apa. Apa dia? Alhamdulillah alhamdulillah. Okeylah, tak apalah, aku buatlah. Dia pun terbang pergi. Duk tak berapa lama lepas pada tu, burung ni dia lalu balik, burung yang terbang tadi lah. Dia lalu, dia tengok ada seekor burung dekat bawah tu, tempat burung hari tu ni. Tapi burung yang duduk kat bawah tu gemuk, elok, bulu banyak, makanan banyak apa semua. Dia pun turun pergi kat orang tu, kat burung tu. Dia tanya kat burung tu, dia kata, dulu ni ada seekor burung ni, dia ni tak ada bulu apa semua. Akulah burung tu. Bukankah malaikat kata lama lagi hang nak duduk dalam posisi ni? Dia kata aku pun tak tahu. Itu malaikat hang lah beritahu, kata malaikat kata lama lagi duduk ni. Tapi dah Allah bagi nikmat banyak, dapat banyaknya. Apa yang hang buat? Aku buat macam mana malaikat tu kata. Alhamdulillah ala kulli hal. Siapa kata? Allah kata. Surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, Allah akan tambah kat dia. Siapa kata? Allah kata. So stop complaining. Cukup, berhenti. Tak payah duk complain lagi dah. Sudah, cukup. Apa yang ada dah, alhamdulillah ala kulli hal. Mai pilah, alhamdulillah ala kulli hal. Hari tu orang tipu kita, pergi beli barang kat rumah, kat kedai aksesori kita, contoh kat Keluar Ketil tu, beli subhanallah, dia start kita belah lagu tu aja. Kita kata panjang. Subhanallah,
tukar daripada kata rajak alhamdulillah ala kulli hal. Esok orang buat lagi alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Subhanallah. Tak, bukan kita kata, Allah kata. Cakap nak saya cakap tak apa lagi. Dia nak belajar syukur. Stop, sudah-sudahlah tuan-tuan, sudah. Start pada esok hari, bangkit pagi. Apa ibadat, apa benda yang aku buat supaya aku boleh selesa dan selamat ke akhirat? Apa? Main doa, buat. Baca Quran, buat. Sedekah, buat. Sembahyang sunat, buat. Sembahyang Jumaah, buat. Jangan risau, dunia Allah bagi saja. Jangan risau. Habis tak payah kerja Ustaz? Pergi kerja lah. Bila kerja, you duduk rumah pula. Pergi kerja pun niat kerana Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat insya-Allah. Tuan-tuan, salli ala Muhammad. Dan di antara salah satu tanda kita bersyukur tu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Di antara tanda kita bersyukur ialah dengan kita mengeluarkan zakat. Cukup salli ala sayyidina Muhammad, cukup bukanlah soal berapa jumlahnya. Cukup merupakan persoalan kepuasan hati. Cukup hanya mampu diucapkan oleh hamba yang bersyukur. Jangan takut berkata syukur. Jangan takut berkata cukup. Berkata cukup tidak bererti kita berhenti daripada berusaha. Oh, tu ayat sempoi sikit tu. Kan? Ayat power sikit tu. Tutup dia. Jadi insya-Allah di antara cara untuk kita menunjukkan kesyukuran kita atas nikmat rezeki yang Allah bagi dekat kita tuan-tuan ialah dengan kita mengeluarkan zakat. Jangan lupa tuan-tuan untuk kita keluar zakat, dan keluarkanlah zakat tuan-tuan melalui lembaga zakat negeri Kedah. InsyaAllah tuan-tuan, Ustaz Ismat, kita tengok apa yang dilakukan, diusahakan oleh Syekh Zakaria sungguh-sungguh. Berapa kali dia buat program, macam-macam program dia buat dalam tempoh PKP ni. Cumanya Salih Ismat taklah sampai ke tahap tuan-tuan Salih Ismat pergi duk cerita ke orang, ambil video apa semua, pergi bagi dak lah, tak sampai tahap macam tu. Tapi kita tahu antara lembaga zakat yang sangat aktif dekat Malaysia ni untuk menolong dan membantu orang-orang asnaf ni tuan-tuan ialah lembaga zakat dari Kedah. Saya sangat banggalah dengan usaha yang dilakukan, dan kami sendiri pun Kompleks Islam Darul Faizin pun merupakan salah seorang ataupun salah satu daripada ejen zakat lembaga zakat negeri Kedah insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat, insya-Allah dapatkan maklumat selanjutnya daripada pejabat zakat insya-Allah, untuk kita nak bayar zakat ke, kita nak bayar fitrah nanti ke, kita nak bayar fidyah ke, sebagainya, nak bagi sedekah ke sebagainya, insya-Allah akan diuruskan sebaik-baiknya oleh pihak lembaga zakat negeri Kedah insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan jadi manfaat sebaiknya untuk kita. Dan sebelum tuan-tuan nak balik lagi, tuan-tuan pergi tengok kat luar sana ni ada buku yang terbaru ni, buku Mukjizat Rasul ni, buku yang terbaru cerita tentang Salih Muhammad, mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ni buku nota ni. Buku nota ni bukan buku nota saja-saja. Saya susun buku nota ni sebenarnya sebab saya nak ajak orang untuk doa tiap-tiap hari, doa-doa yang menjauhkan kita daripada musibah dan wabak ni. Tolong amalkan berapa doa ni. Ni ada dekat depan ni ada 12 doa yang tuan-tuan tolong baca pada setiap pagi dan lepas pada maghrib. Tulis buat besar-besar sikit, makcik-makcik boleh nampak tak pakai spek. Di antaranya ialah doa tuan-tuan sekalian Salih Ahmad, doa ke-6 ni, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jangan tinggal lepas subuh dengan lepas maghrib. Jangan tinggal, doa ni tak boleh tinggal dah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ni pun jangan tinggal. Pasal Nabi duk kata apa, bila sampai satu tempat yang kamu tak tahu ada benda apa musibah tersembunyi, dibaca yang ni. Kan? Salih Ahmad. Ya Allahumma inni baras wal junun, apa semua ni, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam ni semua tuan-tuan hafal dah. Dan di sini juga doa Abu Darda, dan juga dekat sini ada doa ataupun surah Al-Kahfi 10 terawal dan 10 terakhir. Dan pada setiap muka surah ini ada hadis-hadis yang kita dah translate siap-siap hadis untuk amalan pada setiap hari. Cuma saya bukan nak suruh tuan-tuan beli sangat buku ni, saya nak suruh tuan-tuan amal dengan doa-doa tu. Tolong amal dengan doa-doa tu. Salih alaihi wasallam. Doa-doa yang menjauhkan kita daripada wabak atau menyelamatkan kita daripada wabak ni. Salih alaihi wasallam. Dulu waktu seorang sahabat yang meriwayatkan hadis tu yang kata bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi itu, yang Allah dia tak akan ditimpa musibah sampai maghrib.
Dia baca lepas maghrib takkan disembah sampai subuh, dia takkan ditimpa musibah. Dia tak kena musibah. Nabi kata, hadis riwayat Sahih Abu Daud, tiba-tiba sahabat yang meriwayatkan hadis ni dia lumpuh. Dia cerita ke orang, buat amal ni tak kena, buat amal ni tak kena musibah. Tiba-tiba dia lumpuh. Bila orang mai jumpa dia, dia kata, aku tak menipu atas nama Nabi, cuma pada hari aku tak baca, pada hari aku ditimpa sakit ni, hari tu aku tak baca doa ni. Jangan tinggal baca. Cuma tuan-tuan kena ingat, dia ada time frame, dia ada time gap dah. Contoh, bila masuk maghrib sampai subuh, maghrib sampai subuh, dia akan selamat, dia tak akan timpa musibah. Cumanya kadang-kadang maghrib masuk pukul 7, kita baca pukul 8.30, kita baca pukul 8.30, kita baca pukul 9. Ada time gap tu, sejam 2 jam tu dalam tempoh tu, takut waktu tu kita kena. Faham tak ni? Maka masuk je maghrib, secure siap-siap. Masuk saja subuh, secure siap-siap. Sebab kita tak tahu apa yang duduk di sekeliling kita tak tahu. Mungkin apa semua sebagainya. Nah, insya-Allah mudah-mudahan Allah selamatkan kita, selamatkan keluarga kita. Tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar sana susunan doa-doa dalam buku ni, insya-Allah. Dan kalau tuan-tuan tak bawa duit tak apa, tuan-tuan pinjam dekat Pak Kim. Ada. Kalau tuan-tuan tak bawa duit, tuan-tuan ni ada kat belakang nombor telefon, tuan-tuan ambil buku ni, tuan-tuan mesej kat nombor ni, bagi tahu tolong minta nombor akaun, kemudian tuan-tuan transferkan. Tu je lah yang kita boleh buat pun, insya-Allah. Dan harganya, dan kita buat promosi pun pada waktu ni sebab nak bagi tuan-tuan pekat-pekat beli 3 buku ni RM50 saja. 3 buku hanya RM50. Dah kongsi-kongsilah lagu-lagu mana 3 buku ni lah. Insya-Allah. Jadi kalau beli satu saja RM19, kalau beli 3 RM50, masuk dalam RM16 macam tu je. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak atas perhatian. Terima kasih semua. Terima kasih pihak masjid. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala amin sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wa hadina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.